Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan matematik tingkat 4. Okey, sekarang kita dalam bab 3, matematik pengguna. Asas kepada insurans ya. Okey, subtopik kita adalah pengiraan melibatkan kadar dan premium insurans. Okey. Kita mahu kira kadar dan premium bagi dua sahaja ya, iaitu insurans hayat dan insurans motor, berdasarkan dalam buku teks kamu lah. Dalam buku teks kamu dia hanya ajar kepada kamu insurans motor dan insurans hayat. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah pengiraan bagi insurans hayat. Okey. Pertama sekali kamu kena ingat, apakah itu maksud premium? Premium ni cikgu sudah bagi tahu dalam video yang lepas. Premium maksudnya adalah jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Okey, contohnya kamulah, jika kamu mau ambil insurans dan kamu bayar kepada syarikat insurans, terpulanglah syarikat apa, Takaful ke, Prudential ke, apakah. Wang kamu itu kita panggil adalah premium. Okey, seterusnya insurans hayat ni harga bayaran ataupun nilai premium dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih. Okey, apa yang kamu pilih, berapa ribu yang kamu pilih, berapa puluh ribu yang kamu pilih. Dan bergantung kepada umur. Okey, kalau umur kamu semakin meningkat, contohnya umur 50 tahun baru nak ambil insurans, jadi insurans kadar yang perlu dibayar untuk insurans itu mahal. Contohnya kalau berbanding dengan umur 20 tahun dan 40 tahun, memang yang berumur semakin meningkat umur kamu, semakin mahal insurans yang kamu akan ambil. Sama juga dengan jantina. Jantina maksudnya kadar bayaran yang perlu dibayar oleh lelaki dan perempuan adalah berlainan. Kenapa? Sebab kita punya ketahanan badan bagi orang lelaki dan orang perempuan berbeza. Biasanya orang perempuan ni dia banyak lagi penyakit. Jadi seterusnya, perokok ataupun tidak. Okey. Ini sama juga perokok ataupun tidak ni. Maknanya yang merokok kadar dia lagi mahal lah. Kadar dia lagi mahal sebab dia sendiri yang cari penyakit. Jadi seterusnya, pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap nilai X setiap RMX nilai muka. RMX ni bergantung kepada syarikat insurans. Bergantung kepada syarikat insurans. Okey, sebelum tu kamu kena faham apakah itu jadual kadar premium. Okey, jadual kadar premium ni memberi amount kasar premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Maksudnya kadar bayaran yang perlu dibayar. Kadar bayaran kasar yang perlu dibayar kepada syarikat insurans. Kalau kita ambil nilai muka polisi ialah ni nilai muka polisi ni, nilai muka polisi ialah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi, oleh kamulah, untuk mendapatkan perlindungan insurans. Jumlah ini dibayar kepada waris jika berlakunya kematian atau kecacatan kekal dan menyeluruh pemegang polisi pada tarikh matang polisi. Contohnya, kalau kamu ambil polisi yang berharga 500,000, maknanya waris kamu terpulanglah siapa-siapa, mak ayah kamu ke, isteri kamu ke, suami kamu ke, kalau kamu kahwin nantilah. Akan dapat jumlah nilai muka yang kamu telah beli dengan syarikat insurans lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah rumus bagi mengira kadar ataupun jumlah yang perlu dibayar oleh kamu, iaitu premium equal to premium sama dengan premium ni, ingat ni. Jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi samalah dengan kamu yang perlu dibayar sama dengan nilai muka polisi. Ni nilai muka polisi sudah cikgu terangkan tadi, bahagi dengan RMX. RMX ni biasanya ditentukan oleh syarikat insurans darab dengan kadar premium dia. Kadar premium bergantung kepada jadual lah, nanti kita tengok kejap lagi. Okey, untuk lebih faham kita tengok contoh 2 dalam buku teks kamu.
Jika kita tengok di sini, okey, jika kita tengok di sini, kita ada jadual dia. Ni jadual insurans bagi syarikat XYZ. Jadual insurans oleh syarikat XYZ. Nilai muka dia adalah RM1,000. Jadual kadar premium bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans. Sementara boleh berharu tahunan. Okey, ni dia punya jadual dia. Jika kamu lihat kita punya semakin meningkat umur, okey, dia punya kadar premium juga akan meningkat. Yang ni umur 35, nilai dia adalah 2.12 sahaja. Ini bagi bukan perokok. Kalau perokok, nilai dia lagi mahal. 2.72. Berbanding, kita tengok pula perbandingan antara lelaki dan perempuan. Yang perempuan murah saja 1.45, tetapi lelaki 2.12. Dia punya faktor-faktor lah, ada banyak faktor dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Soalan dia, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat dan bagi seorang perokok? Okey, yang ni kamu boleh tengok dalam buku kamu. Okey, dia semakin meningkat kerana kadar premium meningkat dengan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Apa maksud dia? Kalau kamu mau ambil insurans pada ketika umur 50 tahun. Okey, 50 tahun itu sudah. Okey, jangka hayat rakyat Malaysia ni sebenarnya tidak sampai 60 tahun. Maknanya jangka hayat kamu tu pendek saja. Sebab itu kadar yang perlu kamu ambil insurans, kadar yang perlu kamu bayar untuk insurans pada ketika umur 50 tahun sangat-sangat tinggi. Okey, contohnya yang di sinilah. Umur 35, 2.12 sahaja. Yang ni sini umur 40 sudah yang perlu dibayar adalah 2.66. Maknanya semakin meningkat. Okey, seterusnya, kenapa harga bayaran, cikgu batuk. Okey, seterusnya, kenapa harga bayaran semakin meningkat bagi seorang perokok? Okey. Ni dia punya sebab ni. Kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Maksudnya, orang perokok ni, dia banyak terdedah kepada penyakit. Contohnya penyakit jantung, penyakit kanser. Banyak sangat penyakit. Sebab tu, kalau kita tengok perbandingan dalam jadual ni, harga yang perlu dibayar oleh seorang perokok sangat-sangat tinggi berbanding dengan bukan perokok. Okey, kita tengok yang di atas ni. Bukan perokok 2.12 saja, tetapi perokok 2.72. Maknanya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi yang mana-mana yang merokok tu tolonglah insaf. Jangan kamu dedahkan diri kamu dengan penyakit yang berbahaya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, berdasarkan jadual ini lagi, kita ada lagi soalan. Okey, soalan dia, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, dia suruh kamu hitung premium. Hitung premium ni sudah cikgu bagi tahu tadi, ada rumus dia kan. Apa rumus dia? Ini rumus dia. Nilai muka polisi bahagi dengan RMX, darab dengan kadar per RMX. Okey, situasi dia adalah Encik Gwen ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai. Okey, dia ingin membeli polisi tersebut bernilai RM100,000. Maknanya kalau dia meninggal nanti, waris dia akan dapat RM100,000 lah. Okey, dia berumur 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Kita tengok. Berdasarkan jadual, kadar premium adalah 2.49. Apa maksud 2.49 ni? Kita tengok di sini. Di sini dia bagi tahu umur dia adalah 39. 39 umur dia. Umur dia adalah 39. Jadi kita tengoklah umur 39. Kemudian dia kata dia bukan perokok. Okey, bukan perokok. Jadi jumlah dia punya kadar premium adalah 2.49. Okey, 2.49. Okey, di sinilah kita dapat 2.49 ni. Nilai muka polisi. Nilai muka polisi dia adalah RM100,000. RMX ni,
RMX ini adalah yang di sini daripada soalan ni. Daripada soalan ni RMX ni bergantung kepada syarikat lah. Biasa memang kita ambil 1,000 lah. Okey, jadi dalam pengiraannya sama saja, senang saja kita masukkanlah dalam rumus ni. Maknanya 100,000 bahagi dengan 1,000 RMX darab dengan kadar dia adalah 2.49, makanya dapatlah jawapan dia. Maknanya premium tahunan Encik Gwen adalah 249. Okey, cuba kita tengok pula, situasi yang kedua. Ni situasi Encik Gwen berdasarkan jadual ni. Okey, masih lagi jadual yang sama tetapi situasi yang berlainan. Apa situasi kita sekarang ni? Okey, situasi kita adalah Encik Syapuza, okey, berumur 36 tahun. Mana 36 tahun? 36 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Dia perempuan, makanya kita tengok yang perempuan. Dia kata dia tidak merokok. Kalau dia merokok di sinilah. Okey, jadi kadar premium dia adalah RM1.50. Ingin membeli polisi yang bernilai 250,000. Yang tadi Encik Gwen tadi 100,000 saja. Dia ingin membeli yang berharga 250,000 dan ingin menambah polisi penyakit kritikal. Dia mahu tambah satu lagi. Maknanya dia mahu tambah satu jangka untuk insurans hayat, satu lagi insurans ataupun polisi bagi penyakit kritikal. Dia ada dua lah. Satu yang hayat punya, satu lagi yang penyakit kritikal. Okey, macam mana pengiraan dia? Okey, syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas. Kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM177 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapuza. Okey, kita tengok macam mana jalan kerja dia. Yang pertama sekali, berdasarkan jadual kadar premium. Okey, kadar premium yang tadilah. Okey, kadar premium puan ni, okey, dia adalah RM1.50. Okey, umur dia 36 tahun, dia adalah perempuan dan bukan perokok. Kadar premium dia adalah RM1.50. Jumlah perlindungan penyakit kritikal. Sudah dia bagi tahu 30% daripada nilai muka asas. Muka dia berapa? Nilai dia adalah 250,000. Okey, ini adalah untuk perlindungan polisi penyakit kritikal sahaja. Okey, ini penyakit kritikal sahaja. Okey, seterusnya premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Syapuza adalah premium asas tambah dengan premium tahunan penyakit kritikal. Okey. Yang asas tadi macam mana mau kira? Okey, rumus macam tadilah. Maknanya macam tadi apa rumus dia? Dia punya nilai muka bahagi dengan yang ditentukan oleh syarikat darab dengan kadar premium dia. Okey, sama juga seperti ini. Okey. 250,000 yang ingin dibeli oleh Encik Puan Syapuza ni. Okey, bahagi dengan 1,000 nilai muka insurans. Okey, darab dengan RM1.50 kamu akan dapat 375. Okey, seterusnya ini baru premium asas. Yang Encik Puan Syapuza ni dia mahu dua. Satu lagi polisi penyakit kritikal. Untuk penyakit kritikal ni yang di cover adalah 75,000. Okey, 75,000 bahagi dengan 1,000. Kenapa ini ni? Yang di atas ni daripada soalan ni dibahagi dengan 1,000 darab dengan RM1.77. RM1.77 ni daripada mana ni? Ni syarikat insurans ni dia bagi. Kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapuza. Okey, kita darablah. Darab seperti biasa. Okey, dapatlah premium tahunan untuk penyakit kritikal yang dibeli oleh Puan Syapuza adalah RM132.75. Jadi jumlah dia macam mana? Jumlah tahunan dia kamu perlu tambahlah. Premium asas tambah dengan penyakit kritikal. Bila kita tambah,
Okey, dapatlah jawapan dia adalah RM507.75. Itu jumlah jumlah premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Syapuva kepada syarikat insurans. Okey, seterusnya kita tengok itu yang tadi itu situasi tadi itu adalah untuk insurans hayat. Okey, sekarang kita mahu tengok macam mana kita mahu mengira premium bagi insurans motor. Insurans motor ni bukan motosikal sahaja ya. Insurans motor ni adalah semua kenderaan yang bermotor. Okey, contohnya kereta. Yang berenjin lah, yang mempunyai enjin. Okey, jadi kita tengok. Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Okey, tarif ini dikawal oleh undang-undang. Memang dia tetap memang dia tetap. Apa maksud tarif ni? Tarif ini ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal charge premium dan susunan kata polisi bawah Akta Insurans. Maknanya dia tetap harga tersebut. Bukannya dia berubah-berubah. Okey, seterusnya syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti perbelanjaan, kendalian perlindungan, komisen enjin, perlindungan tambahan dan lain-lain. Yang ini bergantung kepada syarikat insurans lah. Okey, kalau Prudential dia lain, kalau dia Takaful dia lain, kalau Zurich dia lain, dia bergantung kepada syarikat syarikat yang menguruskan insurans ini. Okey, kita tengok jumlah premium, premium ingat lagi premium ni maksudnya harga yang perlu kamu bayar kepada syarikat insurans lah. Bergantung kepada faktor-faktor seperti jenis kenderaan. Kalau motosikal sedikit sajalah, kecil sajalah yang perlu kamu bayar. Kalau kereta pula kita tengok pula kereta ada banyak jenis, betul tak? Kereta Azia ke, kereta Honda ke, dia bergantung kepada jenis kenderaan lah, dan juga jenama. Jenama kenderaan juga mempengaruhi ya. Okey, kenapa? Nanti kita tengok. Okey, kemudian kegunaan kenderaan juga mempengaruhi harga premium. Premium untuk bas lain. Untuk bas mahal sikitlah. Dan premium untuk kereta biasa ni dia harga dia lain. Okey, seterusnya kapasiti enjin. Okey, dia punya sisi enjin. Kalau sisi dia makin besarlah dia punya harga premium yang perlu dibayar. Okey, seterusnya yang keempat adalah jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Okey, apa perlindungan yang kamu mahu? Apabila kamu mahu ambil insurans motor ni, apa perlindungan yang kamu mahu? Jadi dia bergantung. Kalau kamu mahu banyak perlindungan, makanya banyaklah kamu perlu bayar. Okey, kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey. Dia bergantung, tengok di sini polisi akta, yang ni sudah cikgu terangkan dalam video yang lepas ni. Video yang lepas maknanya polisi hak ketiga bergantung kepada kapasiti enjin. Yang ni sudah cikgu terangkan di dalam video yang lepas. Tolong tengok. Polisi komprehensif. Apa maksud komprehensif ni? Komprehensif ni maksud dia adalah perlindungan menyeluruh. Okey, nanti kita tengok macam mana dalam pengiraan dia. Okey, polisi seterusnya adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni. Dia sudah bagi tahu ni di sini. Kadar premium ialah 75%. 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Ini penting ni. Penting. Kenapa penting? Kamu perlu tahu ini adalah 75% daripada komprehensif. Sebab apa? Sebab dia akan melibatkan pengiraan nanti. Yang ni tolong ingat 75%. Kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada polisi komprehensif. Tolong ingat. Kejap lagi kita mau kira berdasarkan yang ini. Ingat 75%. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah jadual menunjukkan kadar premium bawah tarif motor. Yang ni harga tetap lah.
yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Harga untuk Sabah dan Sarawak serta Malaysia serta di Semenanjung dia lain. Kalau kita tengok di sini, harga di Semenanjung mahal, 273.80. Tetapi harga di Sabah Sarawak murah saja 196.20. RM RM100.96.20. Okey, berbanding dengan di Semenanjung RM273.80. Okey, polisi pihak ketiga juga dia berbeza. Okey, ini adalah kapasiti enjin tidak melebihi sisi. Kamu tahu tak ni? Sisi ni apa? Sisi ni biasanya dia akan letak di, kalau kamu tengok di kereta kan, ada dia tulis di belakang kereta tu 1.6 ataupun 2.5, 2.0. Itu adalah sisi kereta. Okey, contoh sebelum kita tengok polisi sisi kereta, tengok sini. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah 1000 pertama daripada jumlah yang diinsyurkan. Okey, kamu kena ingat juga yang ni, rumus ni. Sebab apa? Sebab kita akan guna dalam pengiraan nantilah. 1000 pertama daripada jumlah yang diinsyurkan. Okey. Kamu kena ingat, ini adalah kadar yang diberikan, ini adalah 1000 pertama daripada jumlah yang diinsyurkan. Kita tengok. Seterusnya, sebelum cikgu teruskan contoh, okey, untuk lagi faham kita akan tengok contoh. Cikgu mahu kamu faham apakah maksud kapasiti enjin ni. Okey, kapasiti enjin ni, kalau yang lelaki cikgu percayalah, yang lelaki mungkin dia lagi faham. Yang perempuan, okey, maksudnya begini, kalau kamu beli kereta ni model 1.3, ini adalah dia punya kuasa 1.6. Kuasa bagi pesona adalah 1.6. Dia sebenarnya 1,600. Sama juga dengan Iris 1.3. 1.3 ni sebenarnya 1,300 power dia, sisi dia. Ni punya ni lah, kalau kamu tengok berbanding dengan 1.3 dengan 1.6, harga dia pun mahal kan. Samalah juga. Bila semakin mahal harga kereta, semakin mahal lah harga insurans yang perlu dibayar. Okey, seterusnya kita mahu tengok contoh untuk mengira insurans motor tu. Okey, sebelum kita tengok contoh, kamu kena tahu dulu rumus untuk mengira premium asas polisi komprehensif. Okey. Dia berbeza bagi Semenanjung dengan Sabah Sarawak, cara dia berbeza, rumus dia juga berbeza. Ini 1000 pertama, ini juga 1000 pertama. Tambah dengan RM26 setiap 1000 ataupun bahagian daripada itu, bagi nilai yang melebihi 1000. Kalau di sini, kalau di Sabah RM20.30 sahaja. Yang ni kamu boleh tengok buku teks lah. Okey, kita tengok jalan pengiraan. Okey, kita tengok contoh 3. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora. Okey, kuasa dia adalah 1.6. 1.6 ni maksudnya 1,600 cc dia. Enjin, kuasa enjin. Okey, dia digunakan di Semenanjung. Ingat ya, di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, kenyataan itu amat penting sebab pengiraan dia adalah berlainan. Pengiraan dia sama, cuma yang rumus dia lah berlainan. Maklumat kereta itu adalah seperti ini. Okey. Jumlah yang ingin diinsyurankan. Okey, dia mahu beli insurans dengan harga RM60,000. Okey, hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi. Okey, dia mahu banyak ni, dia suruh kamu kira ni. Yang pertama adalah polisi komprehensif, dia suruh kamu kira. Ini yang pertama. Yang kedua, polisi pihak ketiga. Ini yang kedua. Dan polisi di sini yang kedua, dan polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Ingat ya, 75% daripada tadi. Sudah cikgu tunjuk yang tadi. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang di sini kalau kamu perhatikan, kita ada NCD. Apa maksud NCD ni? Okey, kuasa diskaun tanpa tuntutan, itu maksudnya NCD. Akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Okey, contohnya kan perlindungan motor ni, kenderaan motor ni 1 tahun sahaja. Maknanya jika tiada tuntutan dibuat dalam masa 1 tahun, makanya bayaran tersebut akan berkurangan lah. Kita tengok, oleh itu premium yang perlu dibayar
dibayar boleh dikurangkan oleh kelayakan NCD anda. Okey, sebab tu kamu bayar dengan harga berbanding tahun ini dengan tahun lepas, tahun kehadapan dia lagi murahlah sedikit. Anda akan kehilangan kelayakan NCD apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat kepada polisi anda. Contohnya pada tahun tersebut, contohnya pada tahun 2019 berlaku aksiden, kemudian kamu buat tuntutan, makanya kamu tiadalah kelayakan NCD ni. NCD ni hanya untuk jika kamu tidak membuat tuntutan sahaja. Kelayakan NCD ini bergantung pada kelas kenderaan dan bilangan tahun pengalaman memandu yang berterusan tanpa tuntutan. Dia bergantung kepada semualah. Bergantung kepada pemandu apa semua. Itu adalah NCD. Seterusnya kita tengok. Ini adalah maklumat. Pertama sekali kita mau kira polisi komprehensif. Polisi komprehensif. Ini adalah rumus dia. Dia kata kadar di Semenanjung. Kadar bagi 1000 yang pertama. 1000 yang pertama. Kalau kita tengok jadual. Ini 1000 yang pertama. Polisi komprehensif. Komprehensif. Ini adalah 1000 yang pertama. Harga dia adalah RM305.50. Seterusnya. Tambah dengan. Kalau kita tengok 1000 yang pertama. Yang ni sudah cikgu dalam buku teks kamu boleh rujuk. Ini adalah harga bagi 1000 yang pertama. 1000 yang pertama ni boleh tengok jadual. Jadual yang tadilah, yang cikgu tunjuk tadi. Yang first tadi. Seterusnya, tambah dengan RM26 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu. Dia mahu minta insurans, harga dia adalah RM60,000. Jadi RM60,000 ini, RM60,000 ini perlu ditolak dengan RM1,000. Sebab apa? Yang ini sudah cover RM1,000, jadi tolak RM1,000. Bila tolak RM1,000, kamu akan dapat RM59,000. RM59,000 ni bahagi dengan RM1,000 balik. Ni dia kata. Sebahagian daripada itu yang melebihi harga RM1,000. Bahagi dengan RM1,000 balik, kamu akan dapat RM59. Sebab itulah di sini dia bagi kamu 26 darab dengan 59. 59 ni daripada apa? Daripada jumlah jumlah yang ingin diinsurankan. Tolak dengan RM1,000, dapatlah RM59,000. Bahagi dengan RM1,000, kamu akan dapat nilai dia adalah 59 darab dengan 26. Dapatlah yang ini. Kemudian dia kata polisi komprehensif kan. Jadi kita tambahlah yang ni. Yang ini tambah dengan ini, kita dapatlah jumlah premium asas dia adalah yang ini yang asas. Yang ini yang asas. RM1,839.50. Ingat satu lagi. Dalam dia punya kenyataan kita ada NCD. NCD kita ni yang tadilah jumlah yang kalau tidak tuntut. Jumlah dia adalah 25%. Jadi apa yang perlu kita buat? 25% ini, dia sebenarnya 25%. 25% ni sama dah juga 0.25. Kalau kamu, yang ini dalam bentuk pecahan. Kalau tukar dalam bentuk perpuluhan, dapatlah 0.25. Darab dengan jumlah yang di cover. Ini, premium asas tadi berapa? RM1,839.50. Kamu dapatlah jumlah NCD jika tiada tuntutan, jumlah dia adalah RM459.88. Jadi premium kasar, bayaran kasar dia, tolaklah. Kita tolak. Bayaran kasar tolaklah daripada sini. C tolak D. Maknanya 1,839.50 tolak dengan 459.88. Kamu akan dapat jawapannya adalah 1,379.62. Yang ni boleh rujuk buku teks. Cikgu cuba terangkan. Yang tidak faham tolong tanya. Ini adalah polisi komprehensif. Polisi komprehensif. Yang tadi dia suruh kamu kira 3, betul tak? Jadi untuk pengiraan yang lain, pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kita mahu tengok pengiraan dia. Masih lagi situasi yang sama. Ini adalah pengiraan untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Premium asas tadi yang sudah kita kira tadilah.
Yang sudah kita kira yang mana, yang ni yang daripada polisi komprehensif tadi ni. Polisi komprehensif tadi, kalau kamu ingat lagi, kita ada pengiraan di sini. Yang mana sudah kita dapat premium asas kita adalah RM1,839.50. Ingat ya, yang tadi, yang awal-awal tadi, yang cikgu kata 75% daripada komprehensif tu. Kamu ingat tak tadi? Cikgu cuba tunjuk balik Kenapa 0.75% ni? Datang daripada mana? Okey, cuba cikgu tunjuk balik. Sekejap. Di sini. Dia bergantung di sini ni. Sudah dia bagi tahu polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian bergantung 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Ingat ya, 75% ni kalau ini dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk perpuluhan, nilai dia adalah 0.750. Okey, seterusnya, sudah dia bagi tahu premium asas adalah 75%. Okey, kita kira. Okey, nilai dia adalah macam tadilah. Okey, 0.75%. Maknanya 75% tukar kepada perpuluhan adalah 0.75. Darab dengan premium asas ni. Okey, darab dengan yang ni, kamu akan dapat premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah yang ni. NCD dia, ingat ya, NCD ini adalah 25% daripada jumlah yang ini. Okey, 25% daripada jumlah yang ini. Jadi kita darablah. Okey, kita akan dapat 344.91. Okey, jumlah kasar tolak. Kamu akan dapat 1,034.72. Dapatlah jawapan dia. Ini adalah polisi pihak ketiga. Satu lagi, pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, satu lagi adalah polisi pihak ketiga. Yang tadi kebakaran, kecurian dan kebakaran. Okey, kita tengok. Yang ini polisi pihak ketiga. Yang ini polisi premium asas ni daripada mana ni dapat ni? Okey, daripada mana dapat? Okey, dia daripada ni. Polisi pihak ketiga kamu ambil daripada jadual tadi. Okey, kita ada sisi kita adalah 1,600. Tidak boleh ambil lebih daripada tu lah, maknanya dalam lingkungan ini. Dia kata polisi pihak ketiga nilai dia adalah RM135. Okey, terus ambil RM135. NCD samalah. 25% daripada premium asas. Kamu akan dapat RM33.75. Jadi jumlah premium kasar yang perlu kamu bayar adalah RM100.25. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham dalam pengiraan dia. Kenderaan bermotor ni dia ada tiga polisi, iaitu polisi yang pertama adalah polisi komprehensif, polisi yang kedua adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan polisi yang ketiga adalah polisi pihak ketiga. Ada tiga pengiraan yang perlu kamu tahu macam mana pengiraan dia. Dan kamu kena ingat NCD ini adalah 25% daripada premium asas. Jadi jika tidak faham, tolong tengok balik, tolong rujuk balik apa penerangan cikgu sebelum ni. Dan cikgu harap kamu boleh jawablah latihan yang cikgu bagi. Okey, walau bagaimanapun, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan premium sebenar. Okey, mungkin lainlah daripada yang kamu kira. Tiba-tiba kamu kira yang kamu punya perlu bayar untuk kamu kepada syarikat. Bila kamu pergi ke tempat dia kata lain. Mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar tertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat caj tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi. Oleh kamulah. Seperti komisen kepada ejen. Kamu perlu bayarlah kepada ejen pun kamu kena bayar. Cukai perkhidmatan dan duty stamp. Okey, ini sebab dia. Mungkin harga tu mungkin lagi bertambah lah. Okey, cikgu harap kamu dapat jawablah soalan-soalan yang akan diberikan. Soalan-soalan yang diberikan. Sebenarnya soalan ini senang saja. Senang saja. Cumanya kita ambil maklumat. Daripada maklumat tu kamu kena fahamlah macam mana mau baca jadual yang diberikan tu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Okey. Itu sahaja untuk pada hari ini. Okay, jika tidak faham, tolong PM cikgu, tolong tanya cikgu. Latihan akan diberikan di dalam grup. Okey, sekian, terima kasih. Belajar rajin-rajin ya. Sekian, terima kasih. Bye.